amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara okey tak? Suara clear tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memilih kita semuanya menjadi tetamu Allah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang maksudnya orang-orang yang berada di dalam majlis zikir, orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu, adalah mereka itu tetamu Allah Subhanahu wa taala, tetamu Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Kita bertuah pada malam ni, kita bertuah pada saat dan ketika ini, meskipun kita hamba-hamba Allah yang banyak melupakan Allah, yang banyak leka dengan urusan dunia zahir dan batin kita. Di samping itu, banyak perintah Allah yang kita tidak laksanakan, banyak larangan Allah yang kita langgar. Meskipun demikian, Allah masih sudi memilih kita, Allah masih sudi memanggil kita, Allah masih sudi memilih kita, ditempatkan di dalam suatu majlis, di dalam satu kumpulan yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, di suatu perhimpunan yang Allah himpunkan hamba-hambanya yang akan diberi kesenangan dunia dan akhirat. Dihimpunkan di dalam suatu majlis yang Allah menghimpunkan hamba-hambanya yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah, dihimpunkan oleh Allah di dalam suatu perhimpunan, di dalam suatu kumpulan yang mana hamba-hamba Allah yang akan dimerdekakan, yang akan diselamatkan oleh Allah daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang kita tak boleh nak beli, meskipun kita orang yang pertama kaya di dalam dunia ini. Mustahil kita dapat memberi taufik, dapat membeli taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ternilai taufik itu, tiba-tiba kita diberi oleh Allah dengan percuma. Jadi sama-sama insya-Allah sahabat-sahabat rahimakumullah, para muhibbin sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama-sama kita mensyukuri nikmat ini, memuji Allah Subhanahu wa taala, agar kita dan ahli keluarga kita serta sahabat andai kita, kawan-kawan, kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan sentiasa dijemput, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di dalam majlis ilmu, yang mana orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dimintakan ampun oleh sekalian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kelebihan yang Allah beri, yang Allah janjikan terhadap mana-mana hambanya yang ikhlas menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, ini merupakan pemangkin. Kita kena tahu kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan di atas setiap amalan. Kerana dengan mengetahui kelebihan-kelebihan di dalam ibadat itu, boleh menjadi pemangkin semangat kita, menimbulkan kegairahan kita untuk melakukan ibadat, boleh merawat nafsu kita yang tidak seronok, yang lemah, yang lesu, yang longlai dengannya ibadat. Jadi apabila kita memandang kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan, maka tertarik minat kita untuk menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipanggil raja. Itu yang dipanggil raja, yakni harap, mengharapkan janjian Allah, mengharapkan janji-janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita memandangkan kelebihan-kelebihan yang Allah tawarkan, kita berasa tertarik nak buat. Daripada malah jadi rajin,
Daripada tak seronok jadi seronok. Seronok tak bila kita diberitahu oleh Allah yang mana kita semua ini akan diselamatkan oleh Allah daripada api neraka Allah. Seronok tak? Seronok lah. Sebab Nabi bukan cakap main-main. Nabi bukan cakap main-main. Nabi cakap sungguh-sungguh. Mustahil Nabi berdusta. Sifat dusta bohong itu bukan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasul bersabda, kalau Rasul bagi tahu orang yang duduk dalam majlis ilmu itu orang yang akan Allah selamatkan daripada azab neraka Allah, maka begitulah sungguh-sungguh. Itulah yang akan berlaku, itulah yang kita akan perolehi. Tapi dengan syarat pastikan hati kita betul, niat kita betul dalam menuntut ilmu, jaga adabnya, jaga akhlaknya, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, Minhajul Abidin, muka surat berapa? 9. Pada kata mana? Ketahui olehmu. Oh tu hadis tu kalau kitab saya muka surat 3, Rumi muka surat 9. Tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa innal jannah haznum bi rabwatin, ala wa innan nara sahlun bi syahwatin. Ini pengenalan. Ini pengenalan. Sebelum Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nak meneruskan, nak melanjutkan lagi tunjuk ajar ataupun keterangan yang bersangkut paut dengan ibadat. Jadi musannif nak memperkenalkan kita, nak memperkenalkan kepada kita yang namanya ibadat tu bagaimana. Allah menciptakan kita untuk ibadat, supaya kita beribadat. Ibadat itu wajib. Kemudian ibadat tu bagaimana keadaannya, sifat ibadat tu bagaimana, perlu kita ketahui, perlu kita fahami, supaya kita tidak terkejut, supaya kita tidak terkejut dengan ibadat tu. Jadi terlebih dahulu musannif nak memperkenalkan kepada kita ibadat tu bagaimana, ibadat yang sebenar-benar tu bagaimana, ibadat yang tidak sebenar tu bagaimana sifat dia, ibadat yang sebenar bagaimana sifat dia, ibadat yang menyampaikan hamba kepada Allah Ta'ala bagaimana sifat dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita semua umat ini, yang bermaksud, hadisnya bermaksud, ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kita maklum. Salam. Semua kita maklum dah, yang nama syurga itu tempat sedap, syurga itu tempat seronok, syurga itu tempat yang kekal, syurga itu terdapat segala perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, bahkan lebih daripada itu lagi. Penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, kekal, muda, sihat, kaya raya, memiliki kerajaan masing-masing, memiliki jajahan masing-masing, tidak perlu lagi beribadat, bahkan tempat berehat selama-lamanya setelah hamba-hamba Allah tadi bertungkus lumus, bermujahadah dalam nak mentaati perintah Allah, berperang, berlawan dengan nafsu, dengan syaitan,
dengan tipu daya dunia, tipu daya makhluk dan sebagainya. Maka sampailah di suatu tempat berehat. Sampailah satu tempat berehat, di mana di tempat itu tidak ada lagi dah ibadat, tetapi tempat berehat selama-lamanya. Adapun dunia ni bukan tempat berehat. Yakni dunia ni bukan tempat berehat daripada beribadat. Dunia bukan tempat beribadat, bukan tempat berehat daripada ibadat. Dunia bukan tempat berehat daripada ibadat. Tempat berehat selepas ibadat tu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebelum kita menjejakkan kaki kepada yang namanya syurga yang bersifat kekal dengan penuh nikmat itu, perlu kita ketahui jalan yang kita nak lalu, jalan yang kita nak tempuh ini adalah suatu jalan yang sangat mencabar. Banyak yang gagal, banyak yang tak sampai, banyak yang putus asa daripada meneruskan perjalanan, banyak yang ditipu daripada awal perjalanan lagi. Ada yang gagal dalam pertengahan, ada yang nak sampai ke penghujung gagal, ada yang gagal dalam permulaan, ada yang sesat jalan, macam-macam. Ada yang binasa, ada yang tergelincir, ada yang tertipu, ada yang tersesat, ada yang tak sampai. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita merasakan ibadat itu suatu perkara yang seronok. Jangan kita fikir ibadat itu satu jalan yang seronok, satu jalan yang senang, satu jalan yang mudah. Tidak. Bukan. Kalau demikianlah yang kita sangkakan, sebenarnya kita salah. Kalau kita sangka, kalau kita faham ibadat itu mudah, ibadat itu seronok, salah. Sangat-sangat salah. Ibadat itu suatu benda yang sangat susah, sangat sukar, sangat jauh. Bertepatan dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Kerana perjalanan nak menuju ke syurga Allah ni penuh dengan duka cita, penuh dengan kesedihan, penuh dengan keperitan. Bayangkan nak lawan diri sendiri. Bayangkan kita terpaksa melawan diri kita sendiri. Bukan melawan diri orang lain, melawan diri sendiri, menahan kehendak diri sendiri. Adapun kehendak orang lain kita boleh tahan, tapi nak menahan kehendak diri sendiri belum pasti kita boleh. Mengalahkan orang lain boleh jadi, tapi mengalahkan diri sendiri belum tentu. Kita nak kena perang dengan diri kita sendiri. Maksudnya nafsu kita lah, yang penuh dengan keinginan nak senang, nak sedap, nak berehat, nak bangga, nak kaya, nak masyhur. Nak kena lawan. Jadi bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Kita nak banyak tidur, nak kena lawan, kena sikit tidur. Nafsu kita suka banyak makan, nak kena lawan, jangan banyak makan. Nafsu kita suka banyak bercakap, suka berborak, kena tahan, kawal perkataan. Nafsu kita suka berehat-rehat, nak kena lawan, tak boleh berehat, sebab ni bukan tempat rehat. Tempat rehatnya tu selepas mati tu. Tu tempat berehat. Selepas mati tu tempat rehat. Selagi tak mati, tak boleh berehat daripada ibadat. Jadi, dan ketahui olehmu bahawasanya neraka itu mudah. Nabi kata neraka tu mudah. Nak menjadi penghuni neraka sangat mudah.
Sangat-sangat mudah nak menjadi penghuni neraka, sangat mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu berkorban, tak perlu korban masa untuk menuntut ilmu, tak perlu korban duit untuk belanja dalam ibadat, tak perlu. Jadi mudah, sangat mudah nak menjadi ahli neraka itu, sangat mudah. Sangat mudah. Tak ada halangan pun, tak ada rintangan pun, tak ada kepayahan pun, tak ada masyakkah pun. Contoh dalam kita nak melakukan maksiat, kita tak ada rintangan. Nak buat maksiat tak ada rintangan. Tak perlu nak berperang dengan nafsu kita, sebab maksiat tu memang muafakat dengan nafsu. Memang seronok dia nafsu kita. Yang namanya engkar perintah Allah tu memang muafakat dengan nafsu, jadi tak perlu berlawan. Tak nak menuntut ilmu, memang muafakat dengan nafsu kita yang tak suka menuntut ilmu, jadi tak payah. Payah tak nak jadi orang yang tidak menuntut ilmu? Payah tak nak jadi orang yang tak menuntut ilmu? Payah tak? Tak payah. Tak payah menuntut lah, kan mudah. Nak jadi orang yang tidak menuntut ilmu tak payah. Yang payah ni nak jadi penuntut ilmu. Nak menjadi orang yang meninggalkan solat, senang ke susah? Senang. Tak payah solat. Tak payah nak berlawan. Kenapa ni berlawan ni? Sebab apa nak tinggalkan solat ni? Nak kena berlawan? Tak payah. Tak payah berperang, tak payah berlawan dalam nak meninggalkan solat. Sebab memang muafakat dengan nafsu kita. Sebab tu Nabi kata, Nabi bersabda, ketahui olehmu bahawa neraka itu mudah dengan keinginan. Maksudnya ikutkan nafsu tu. Ikutkan nafsu kita, akan sampailah neraka. Mudah je. Jadi kalau orang tanya tips, bagaimana tips nak masuk neraka? Ada tak tips? Tolong bagi tips, kongsikan tips untuk menjadi penghuni neraka. Mudah saja. Tips dia, ikutkan keinginan nafsu. Jangan tahan-tahan. Ikutkan nafsu, ikutkan emosi, ikut saja. Pasti sampai ke neraka Allah. Ikutkan. Nafsu kata tak payah belajar, ikutkan. Nafsu kata tak payah mengaji, ikutkan. Nafsu kata dedah aurat, ikutkan. Nafsu kata bergaul bebas, turunkan. Nafsu kata derhaka ibu bapa, ikutkan. Nafsu kata derhaka suami, turunkan. Nafsu kata rasuah, turunkan. Nafsu kata judi, ikutkan. Mudah je, mudah sangat-sangat. Okey. Nafsu kata tak payah solat, ikutkan. Nafsu kata tak payah puasa, ikutkan. Nafsu kata jom minum arak, ikutkan. Nafsu kata main berzina, ikutkan. Ikutkan. Sampailah ke neraka dengan mudah. Akan sampailah ke neraka dengan mudah. Tapi sebaliknya nak sampai ke syurga, payah, sukar, payah, berat. Sebab nak kena berperang dengan keinginan diri kita sendiri. Payah. Itulah gambaran ibadat tadi. Jangan kita tak tahu. Itu dia gambaran ibadat. Yang nama ibadat, jalan ibadat ni itulah dia. Payah, berat, susah, sakit, perit, pedih, sedih, dan macam-macam lagi lah. Sebaliknya, jalan yang nak menyampaikan kepada neraka penuh dengan keseronokan. Yang menyampaikan ke neraka itu seronok. Sampailah ke neraka. Bila sampai saja neraka, takkan bertemulah dengan yang namanya seronok selama-lamanya. Takkan bertemulah dengan yang namanya seronok, yang namanya selesa, yang namanya sedap, yang namanya lazat, yang namanya bahagia, yang namanya tenang, yang namanya aman. Takkan jumpa dah selepas daripada itu. Sampai bila? Selama-lamanya. Na'udzubillah. Kerana apa? Kerana dia telah puas melawan nafsu, mengikutkan keinginan nafsunya sewaktu di dunia. Dia dah puas jamu nafsu dia.
dah puas jamu nafsu tadi, atas dunia dah ikutkan semua kehendak hawa nafsu, maka sekarang sampailah waktu balasannya, iaitu mana? Menerima azab Allah selama-lamanya. Tidak ada sebarang jenis senang, lazat, nikmat di dalam neraka Allah, tak ada. Penuh-penuhnya dengan kesusahan, kepayahan, azab, siksaan, masalah, sakit, azab, pedih yang tidak terakal, yang tak terfikir betapa dahsyatnya azab yang Allah siapkan untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Tapi hamba-hamba yang sanggup berkorban, menempuh segala kepayahan dalam nak mentaati perintah Allah, kadang dia bersedih, kadang dia menangis, nak melawan hawa nafsu dia, jatuh bangun, kadang kecewa, kadang gagal, bangun lagi, doa lagi, harap lagi, usaha lagi, tergelincir lagi, bangun lagi, usaha lagi, penuh dengan kesedihan. Akhirnya akan menyampaikan dia di suatu tempat yang tidak ada sebarang jenis kesusahan di dalamnya, bahkan dipenuhi dengan segala kesenangan selama-lamanya. Duduklah berehat kat situ, penat dah, 60 tahun mengabdikan diri, 70 tahun mengabdikan diri, 30 tahun mengabdikan diri zahir dan batinnya untuk mentaati perintah Allah. Maka sekarang ni duduklah di dalam nikmat bersedap-sedap, kemewahan, kekayaan selama-lamanya, bukan 100 juta tahun, bahkan tak ada waktu yang nak diukurkan. Selama-lamanya duduklah. Beruntunglah orang yang cekal hatinya, beruntunglah orang yang cekal hatinya, yang tetap kakinya, yang istiqamah, yang tak mengalah, yang tak tarik diri, yang tak putus asa. Beruntunglah. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita semua di dalam golongan orang yang tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak berputus asa daripada terus melangkah sesusah apapun. Mudah-mudahan kita ditolong, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Kemudian serta yang demikian itu sekaliannya, maka bahawasanya hamba itu amat dhaif. Sedangkan kita yang nak melalui jalan yang sangat dahsyat, yang sangat payah, yang sangat bahaya tadi, yang terlalu banyak perangkapnya, pemusnahnya, peragutnya, pengompaknya, pembunuhnya, pengganggunya, dalam keadaan kita ni bukan orang yang kuat, dalam keadaan kita bukan orang yang hebat, dalam keadaan kita dhaif, lemah. Betul tak? Lemah kita, lemah, dhaif. Ilmu kita dhaif, iman kita dhaif, sabar kita dhaif, kesungguhan kita dhaif, harapan kita dhaif, serba-serbi dhaif, serba-serbi lemah, serba-serbi tak sempurna. Tiba-tiba terpaksa melalui jalan yang dahsyat ni tadi. Nak lari tak boleh, nak lari tak boleh, tak nak melibatkan diri tak boleh, nak mengecualikan diri, saya tak nak lalui jalan ni, tak boleh. Sebab ibadat itu wajib, ibadat itu wajib. Jadi tak boleh seorang pun yang mukallaf tarik diri. Tak boleh, dia kena lalui. Sesukar apa pun, sesusah apa pun, dia kena lalui. Seandainya dia tak nak lalui, dia nak tarik diri, dia nak duduk dengan bersedap, berseronok-seronok, maka itulah dia yang akan menyampaikan dia kepada neraka Allah. Jadi kena tempuh ke mana pun. Jadi cuba kita telik diri kita, agak-agak boleh sampai tak ni? Tanpa ditolong oleh Allah, mustahil akan ada hamba yang sampai. Mustahil ada hamba yang sampai tanpa ditolong oleh Allah. Mustahil. Takkan ada seorang pun hamba yang sampai ke pintu syurga Allah, melainkan semua itu dengan pertolongan, petunjuk, bantuan
Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kena ada harapan sungguh-sungguh dalam hati kita. Kena betul-betul bergantung hati kita dengan Allah. Allah saja harapan yang boleh menyelamatkan kita dalam perjalanan ni. Tidak ada yang selain daripada itu. Allah sajalah harapan kita yang boleh membimbing zahir dan batin kita. Tak ada yang lain dah. Harapan kita hanya Allah. Yang boleh membantu kita hanya Allah. Kerana apa yang ada pada tubuh badan kita ni semuanya makhluk yang tidak boleh memberi bekas. Ilmu kita makhluk, usaha ikhtiar kita makhluk, akal kita makhluk, hati kita makhluk. Adakah makhluk boleh memberi sesuatu? Jawabnya tak. Tak. Jadi kita kena berserah kepada Allah, gantung dengan Allah. Allah akan tolong. Allah akan tolong. Allah akan tolong. Dan zaman itu payah. Dalam keadaan kita ni dhaif, dalam keadaan kita ni lemah. Macam mana ni? Macam mana nak lalui ni? Jalannya jauh, jalannya panjang, jalannya jauh. Jalannya berat, jalannya sangat mencabar, jalannya sangat berbahaya. Padahal kita yang nak lalui ni dhaif, lemah, tak ada apa-apa, lemah. Kalau Allah tak tolong kita, habislah. Sebab tu kena takut kalau Allah tak tolong. Kena ada dalam hati kita perasaan takut kalau Allah tinggalkan kita. Kena ada rasa takut kalau Allah tinggalkan kita. Kena rasa takut kalau Allah tak bimbing kita. Kena takut kalau Allah tak tunjukkan kita. Jangan berasa senang tanpa petunjuk Allah. Jangan berasa hebat tanpa bimbingan Allah. Jangan. Kena sentiasa rasa, ya Allah tolonglah, bantulah, bimbinglah, jangan tinggalkan aku ya Allah. Jangan tak pandang aku ya Allah, pandanglah aku, pandang dengan kasih sayang, pandang dengan kasih sayang, pandang dengan kelembutan. Aku ni lemah, aku ni dhaif. Macam mana aku nak lalui jalan ibadat ni kalau kau tak tolong ya Allah? Sebab tu kita ni diajar supaya minta petunjuk, pertolongan daripada Allah dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Bimbinglah, pimpinlah, tolonglah ya Allah. Waktu baca ihdinas siratal mustaqim, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Bukan sahaja lidah kita yang membaca, bahkan hati kita sepenuh-penuhnya bergantung, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Tak ada lain dah harapan aku melainkan Kau saja ya Allah. Janganlah biarkan aku, jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku, jangan tinggalkan anak bini aku ya Allah. Pasti aku akan binasa dalam perjalanan ni. Pasti kita akan binasa dalam perjalanan ni kalau Allah singkirkan kita daripada petunjuknya. Wal'iyadha billahi min dhalik. Jadi bagaimana cara dia nak dibimbing oleh Allah? Itu Nabi pesan. Nabi pesan apa? Menuntut ilmu. Kerana orang yang menuntut ilmu itu akan dibimbing oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu akan dibimbing oleh Allah dalam perjalanan ibadat tadi. Allah akan bimbing dia. Allah akan tolong dia. Allah akan tunjukkan jalan-jalan dia. Tapi kalau tidak, Allah akan tutup jalan-jalan dia. Pandai-pandai kau lah maksudnya. Kalau kita sombong, kata dunia ni tak nak mengaji, tak nak belajar, ibaratnya kita kata pandai-pandai kau lah. Allah takkan tolong dalam nak melalui jalan yang penuh dengan bahaya ni. Allah takkan tolong sebab kita sombong. Allah hanya nak tolong orang yang tawadu,
Orang yang hatinya mengaku lemah, mengaku dhaif, yang mengaku bergantung dengan Allah, perlukan bimbingan Allah, perlukan hidayah daripada Allah, iaitu orang yang duduk dalam majlis ilmu tu. Orang yang duduk belajar ni, sebab apa dia belajar? Sebab nak petunjuk daripada Allah. Sebab dia mengaku yang dia tak tahu, yang dia tak pandai. Selok belok perjalanan akhirat, ibadat dia tak tahu, dia tak reti, dia tak pandai zahirnya bagaimana, batinnya bagaimana. Sebab tu dia datang belajar. Itu menunjukkan dia tawaduk, merendah diri, tidak sombong dengan Allah. Sebaliknya kalau kita tak nak belajar, kita ni sombong. Kita merasakan diri kita pandai, diri kita kuat, diri kita hebat, seolah-olah kita mengaku kita boleh sampai ke syurga Allah walaupun tidak dibimbing oleh Allah. Kita boleh sampai ke syurga walaupun tidak ditunjukkan oleh Allah. Kita boleh sampai ke syurga tanpa diberi taufik oleh Allah. Itu orang takabur, sombong. Orang yang tawaduk, dia akan duduk belajar. Dia akan ketepikan sehebat mana pembakat di atas dunia, dia akan ketepikan. Dalam urusan ibadat, pangkat dunia tak terlibat. Meskipun dia kaya, dia manager dan sebagainya, dia boleh duduk dalam majlis ilmu. Sebab dia tahu dia fakir dengan Allah, dia berkehendak kepada Allah, dia berhajat kepada Allah. Meskipun dia orang kaya, tapi dia berharap kepada Allah yang memberi bimbingan supaya dia selamat menjalani jalan ibadat yang menyampaikan dia kepada redha dan syurga Allah. Dia buang tepi, dia tak peduli dia orang kaya ke, dia tolak tepi. Jadi jangan sombong, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa kuat. Sebab jalan yang kita nak lalui ni jalan yang penuh bahaya. Banyak yang dah mati dalam keadaan tak sampai maksud ibadat. Dalam Malaysia ni statistiknya kematian setiap hari 450 orang mati. Setiap hari orang ada mati dalam Malaysia ni. Satu negara Malaysia ni lebih kurang dalam 300-400 orang mati setiap hari. Macam-macam sebab lah. Macam-macam sebab. Yang mati kemalangan, yang mati dalam tidur, yang mati tercekik, yang mati tertelan duit. Yang mati macam-macam. Setiap hari tau 300-400 orang mati setiap hari dengan pelbagai penyakit lah. Tengoklah, pergilah hospital tu, dia tunggu setiap hari, mesti ada orang mati kan? Itu di Melaka, itu satu daerah. Ada berapa banyak daerah, ada berapa banyak negeri. Jadi mati hari-hari, giliran kita sampai. Jadi dengan sebab itu kita sangat-sangat berhajat, ya Allah, tolonglah, jangan kau tinggalkan ya Allah. Siapa nak tolong aku ni? Bini nak tolong kita, laki nak tolong kita, kawan, pemimpin, raja, tak boleh. Yang boleh tolong hanya Allah. Kata iyyaka na'budu, kau saja yang kami hambakan diri, kau saja kami tempat kami mengabdikan diri ya Allah, dan kau saja yang tempat kami memohon pertolongan. Kami minta tolong Engkau ya Allah, sebab Kau saja yang boleh menolong, yang lain tak boleh. Yang lain tak boleh tolong kami ya Allah. Yang hanya boleh menolong kami ni Kau saja ya Allah, yang lain tak. Yang lain tak ada berkuasa. Kau saja yang maha berkuasa menyelamatkan, menyesatkan. Kau maha kuasa menyelamatkan, menunjukkan. Kau juga yang maha berkuasa menyesatkan. Jadi tolonglah ya Allah, janganlah sesatkan kami, jangan sesatkan kami. Berilah petunjuk, bimbinglah kami ya Allah, agar kami selamat dalam perjalanan yang penuh bahaya ni, agar anak bini kami selamat sampai. Apa perasaan kita kalau kita saja yang sampai, anak bini kita tak sampai? Apa perasaan kita dalam perjalanan yang penuh bahaya ni? Kita saja seorang yang sampai, tapi anak bini kita tak sampai. Sebab tu kena pakat-pakat menuntut ilmu. Jangan kita saja. Jangan kita saja. Pastikan suami, pastikan isteri, pastikan anak-anak kita menuntut ilmu agama. Fardu ain khususnya mesti kena mengaji. Sebab bukan suami saja yang nak kena jalan dengan jalan ibadat ni, isteri pun nak kena jalan juga. Dia pun nak kena lalui juga. Dia ada cabaran dia, kita ada cabaran kita. Anak-anak ada cabaran masing-masing. Masing-masing akan tempuhi kesukaran masing-masing dalam beribadat.
Sebab tu tak boleh dalam satu keluarga, contohnya bapa saja yang nak menuntut ilmu, yang lain dibiarkan. Tak boleh. Kita ni pun belum tentu lagi selamat ke tidak ni. Apatah lagi anak bini kita yang tak belajar. Macam mana dia nak lalu jalan ni yang dia pun tak tahu bagaimana susah dia. Yang dah tahu, yang dah belajar pun ramai yang tak sampai. Yang dah mengaji, yang dah belajar pun ramai yang tak sampai. Apakah nasib yang tak mengaji? Apakah nasib yang tak pernah ambil tahu? Adakah mereka sampai? Kalau yang bersungguh-sungguh ambil tahu pun ada yang tak sampai, ada yang tertipu, ada yang binasa, pertengahan jalan tersesat. Bagaimana nasib yang tak nak ambil tahu langsung? Jadi bagaimana? Cuba kita kenang-kenang, renung-renung, fikir-fikir kan, macam mana nasib diri kita kalau tak duduk dalam majlis ilmu. Sebab petunjuk ni, petunjuk yang kita minta dalam solat tu, ihdinas sirat, ada dalam majlis ilmu. Tapi kita tak nak duduk dalam majlis ilmu. Dan kita nak guna petunjuk siapa? Dalam ibadat nak guna petunjuk siapa kalau bukan ilmu? Melainkan nafsu lah. Kalau yang menunjukkan kita ni bukan ilmu, maknanya yang menunjuk kita kepada jalan ibadat itu, yang mendorong kita melakukan ibadat itu adalah nafsu dan syaitan. Dialah yang akan bimbing kita dalam ibadat. Sudah pasti jalan yang dia bimbing tu bukan ke syurga tapi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dia dibimbing tapi bukan syurga tempat dia. Sampai satu sempang nanti dia akan masuk yang mana sempang tu akan menerjunkan kita dalam neraka. Nanti yang kata ibadat syok sendiri dah, berasa macam betul dah jalan dia, bimbing, oh semayang, oh puasa, oh zakat, oh umrah, oh haji, berasa macam betul dah. Sebab setan nafsu tadi bimbing jalan tu je. Sampai satu simpang nanti dia masuk simpang lain, dia tolak kita, terjunlah dalam neraka. Auzubillah min zalik. Jadi ilmu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu tu kefarduan, kemestian, kefarduan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang Islam. Mesti, sekaya apa pun kita wajib belajar fardu ain. Walaupun kita seorang raja, wajib kita belajar fardu ain. Puteri raja, anak raja, keturunan raja, wajib belajar fardu ain. Sebab ini perintah Allah. Ini bukan perintah makhluk, ini perintah Tuhan, ini perintah Allah. Sehebat apa pun kita atas dunia ni apa? Kita panglima, kita pendekar, kita tentera, kita komando, kita apa? Dah, kita dhaif. Kita dhaif. Kita boleh angkat berat 200 kilo besi, belum tentu lepas nak jalan ni. Kita boleh lari pantas, pelari terpantas di atas dunia ni, dia takkan dapat melepasi jalan ni kalau tidak ditolong dan ditunjuk oleh Allah. Jadi jangan kita merasa hebat. Jangan merasa hebat, ya Allah, aku tak perlukan petunjuk Engkau, ya Allah. Ibaratnya kalau kita tak nak mengaji ni, kalau kita tak nak belajar ni, ibaratnya, ya Allah, aku tak perlukan petunjuk Engkau, ya Allah. Aku tak perlu kau tunjuk aku boleh sampai. Sebab tu aku tak peduli pun nak belajar. Aku tak peduli nak belajar. Sebab aku tak harap pun petunjuk kau. Tu sombong tadi. Cuma dia tak cakap macam tu, tapi keadaan dan kelakuannya begitulah. Ibaratnya begini, wahai sekalian hamba-hamba Allah, siapa yang nak dapat petunjuk, yang nak aku tolong bimbing, aku bagi petunjuk supaya selamat dalam jalan yang penuh bahaya, penuh mencabar ni, duduklah dalam majlis ilmu, mari. Tiba-tiba kita palingkan muka. Tiba-tiba kita palingkan muka. Maknanya apa tu? Maknanya kita tak peduli pun tawaran Allah, yang mana Allah nak memberi bimbingan, petunjuk tadi, kita tak peduli. Allah Ta'ala kata, mari siapa yang nak aku selamatkan dalam perjalanan yang bahaya ni, agar dia selamat sampai ke syurga Allah, mari duduk dalam majlis ilmu, mari belajar, aku akan tolong, aku bantu, aku akan tolong, aku akan bimbing. Tiba-tiba kita palingkan muka. Maksudnya apa? Aku tak perlukan bimbingan kau, ya Allah.
Aku tak perlu pun, aku tak menuntut ilmu pun aku akan sampai. Itu kata sombong. Na'udzubillah. Itu kata sombong. Jangan sombong ngaji. Kita mengaji belajar. Ya, jalan atas dunia ni kita mahir. Ibaratnya kalau kita tak nak belajar agama ni, tak ada waste. Tak ada panduan, tak ada waste lah nak menyampaikan kita ke destinasi tu. Kalau atas dunia ni kita guna way nak pergi mana, tekan dia bawa kita masuk sini keluar situ. Sesukar apa pun, sekecil apa pun jalan ni, insya-Allah akan sampailah. Ni kalau kita hidup ni tak nak guna ways ni yang Allah nak bagi ni, iaitu ilmu ni, kita tak nak guna, tak sampailah kita. Sebab tempat yang kita nak pergi ni sangat jauh dan kita tak tahu mana duduk dia. Sangat jauh, sangat bahaya, dan kita tak tahu mana jalan dia. Jadi sangat-sangat kan perlukan petunjuk. Sangat perlukan petunjuk Allah. Sangat perlukan petunjuk empunya jalan tu sendiri, yang menjadikan jalan tu sendiri, yang menyediakan segala kesusahan, kepayahan, perangkap tu. Siapa yang siapkan tu? Allah. Jadi perlukan petunjuk yang membuat jalan tu. Tapi kalau kita sombong, tak nak belajar, tak nak ambil tahu, takkan selamat sampai. Na'udzubillah. Dan zaman itu payah. Makna masa yang kita nak lalui ni sangat payah. Zaman sekarang ni payah. Nak beribadat payah. Terdedah dengan fitnah, dengan dosa, dengan maksiat macam-macam, dengan makanan yang bukan-bukan, minuman yang bukan-bukan, hobi yang bukan-bukan, hiburan yang bukan-bukan, manusia yang bukan-bukan. Payah. Dah lah kita dhaif, dah lah kita lemah, kita dhaif. Kemudian masa yang kita duduk ni pula masa yang sangat sukar. Kalau fikir ibadat lah, kalau tak fikir tentang ibadat, seronok lah. Sekarang ni apa tak seronoknya? Orang yang jalan ibadat, orang yang nak menuju kepada ibadat, maknanya zaman akhir zaman ni zaman yang sangat payah nak beribadat. Payah nak beribadat. Jangan kata senang nak beribadat. Payah nak beribadat. Sebab fitnahnya terlalu banyak, gangguannya terlalu banyak. Fitnahnya terlalu banyak, kan? Ni kita masa yang kita berada ni. Kemudian apa lagi? Dan pekerjaan agama tu pula pergi datang. Pekerjaan agama, urusan agama tu pergi datang. Kejap dapat buat, kejap tak dapat buat. Itu maksudnya. Kita abaikan, kadang-kadang abaikan. Selalu abaikan, bukan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang kita abaikan pekerjaan agama ni, selalu kita abaikan. Hari ni kita hidup, daripada pagi tadi Allah bagi kita hidup, berapa kali akal fikiran kita fikir tentang ibadat? Daripada pagi tadi sampai sekarang berapa kali kita pandang hati kita? Daripada pagi tadi sampailah sekarang, berapa kali kita pandang hati kita? Baik ke tidak hati kita hari ni? Dah bagi makan ke belum hati kita? Dah pakaikan dia pakai yang elok belum hari ni? Berapa kali kita pandang? Kalau hari ni, kalau kita zohirnya, kita bersiap berapa kali mandi, berapa kali make up. Hari ni berapa kali kita mandi, berapa kali kita make up, berapa kali kita tukar pakaian yang cantik-cantik, berapa kali kita pakai minyak wangi yang wangi-wangi. Ada berapa kali pula kita tumpukan perhatian pada hati kita hari ni? Berapa kali? Ke tak berhati langsung? Ke tak teringat langsung? Kita tak perasan kan? Sedangkan hati kita tu perlukan perhatian. Tapi kita tak pedulikan dia. Sebab pada kita dia tak penting. Yang penting zohir. Makan cukup, makan sedap, pakai cantik, pakai wangi, kenyang. Tapi hati kita, roh kita biarkan lapar pun lapar lah. Kita pun tak teringat nak bagi makan.
Kalau teringat tu okey lah juga. Teringat tapi tak bagi tu okey lah. Teringat lah tapi tak bagi makan. Ni tak teringat langsung, tak terfikir langsung, tak perasan. Rupanya dalam tubuh kita ni ada hati. Dalam tubuh kita ni ada hati. Tak perasan rupanya ada hati kita ni. Ya Karim, ya Allah, dahsyatnya dunia itu melekakan kita. Nampak tak? Betapa dahsyatnya dunia itu melekakan kita. Kalau Allah tak tolong, tak bukakan ingatan kita, tak adalah. Sepenuh-penuhlah kita ni zahir batinnya dengan dunia. Risau tak tentu pasal. Risau tentang benda-benda yang tak ada hubung kait dengan akhirat pun. Risau tentang suatu benda yang tak ada menolong ibadat pun. Tapi dia punya risau, Masya Allah, tabarakallah. Risau dia tu ibaratnya macam orang ahlillah tu risau dalam ibadat. Mereka tu risau dalam ibadat ni sebab jalan ibadat ni susah. Jadi dia risau, dia bimbang kalau tak ditolong oleh Allah. Kita ni risau juga, hebat juga, dahsyat juga risau kita. Tapi bukan tentang ibadat, tapi tentang dunia. Risau tu, bila nak jadi kaya macam orang tu? Kenapa tak saat jadi kaya lagi macam orang tu? Kenapa Kenapa tak boleh pergi tempat yang macam dia orang pergi? Kenapa tak boleh makan macam mana yang dia orang makan? Kenapa tak memiliki barang perhiasan macam mana yang dimiliki? Risau hati perut kita, bukan main. Padahal benda tu tak ada hubung kait pun dengan akhir. Allah Akbar. Tengok tu dahsyatnya dunia tu, yang mengganggu, yang menghasut, yang menyantau kita, sampai melupakan melupa akhirat. Lupa kubur kita lupa kubur. Lupa kubur kita. Lupa tempat persemadian kita. Lupa bekalan nak bawa dalam lubang tu. Kita lupa nak bawa bekalan dalam lubang tu, lubang yang sempit tu. Lupa. Yang kita ingat bekal dunia je. Duit kena banyak, gaji kena besar, pangkat kena tinggi, nama kena masyhur, pengikut kena ramai. Tu yang kita fikir. Rugi kalau tak kaya, rugi kalau tak mewah, rugi kalau tak boleh pergi berjalan-jalan, rugi kalau tak makan macam orang lain, rugi kalau tak ada perhiasan macam orang lain, rugi kalau tak ada rumah macam orang lain. Itu yang kita sedih kan. Tapi kita tak sedih pun tentang tak ada lagi persiapan kita nak mati ni. Kita tak sedih pun. Hati kita tak baik-baik, kita tak sedih pun. Hati kita tak baik lagi. Nak balik bertemu Allah ni, macam mana bawa hati kita yang macam ni? Tak ada pun perasaan tak ada perasaan risau lah. Tak risau lah. Makna kita rasa seronok je dengan hati kita yang tak ke mana-mana. Hati kita yang compang-camping, hati kita yang sakit, hati kita yang dipakaikan dengan pakaian yang kotor, yang jijik, yang busuk, kita jadi relax aja. Padahal ni yang kita nak bawa menghadap Allah ni. Kita relax. Tapi kalau kita tak ada pakaian yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang baik-baik, cantik-cantik, yang nak diperagakan kepada makhluk, kita risau. Risau orang kutuk kita pakai pakaian lama, pakai pakaian murah, pakai pakaian bandel. Tapi hati kita pakaikan dengan pakaian kotor bernajis tu, nak menghadap Allah, kita tak peduli. Kita rela je, kita redha je. Maksudnya tak penting pun pandangan Allah ni. Tak penting pun pandangan Allah tu. Yang penting pandangan makhluk. Kalau kena tak pakaiannya tak hebat, nanti orang kata apa pula kita? Allah tak apa. Untuk Allah tak apa, nanti-nantilah dulu. Yang utamanya makhluk. Sebab makhluk yang bagi makan selama ni. Makhluk yang bagi makan kita, yang bagi makan anak bini kita, yang bagi jawatan kita, yang bagi pekerjaan kita, yang menggerak-gerikan kita ni makhluk. Begitu dah. Allah. Tapi sayang, kita tak hargai pun pertolongan Allah tu.
Seolah-olah macam makhluk lah yang bagi kita rezeki, makan, minum dan sebagainya. Sehingga kita mengutamakan pandangan makhluk tu lebih daripada pandangan Allah. Kita sangat-sangat tidak adil dengan diri kita sendiri. Kita sangat-sangat zolim dengan diri kita sendiri. Kita sangat-sangat zolim dengan hati kita sendiri. Kita zolim. Kita berat sebelah. Kita meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya. Kita zolim. Kita hanya mengambil berat tentang zahir, tapi tak pedulikan hati kita yang penuh dengan penyakit, yang tak ada lagi sifat-sifat mahmudah. Jadi pekerjaan agama tu berubah-ubah. Kadang kita buat, kadang kita tak buat. Pada kita ibadat tu sambilan. Pada kita mentaati perintah Allah itu sambilan, bukan keutamaan. Keutamaan kita apa? Mencari kesenangan dunia. Itu keutamaan kita. Itu keutamaan kita. Itu keutamaan saya. Keutamaan kita, keutamaan saya, cari kesenangan, cari kekayaan, cari kebahagiaan, cari keselesaan. Itu utama. Adapun mentaati perintah Allah itu sambilan. Nanti-nanti pun bolehlah. Sambilan. Sebab aku ni dihidupkan oleh Allah supaya mencari kesenangan atas dunia ni. Terbalik dah kita punya matlamat. Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan ibadat. Kita terbalik dah. Ibadat jadi sambilan. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk bersenang-senang, berseronok-seronok, bermewah-mewah, bermegah-megah. Ibadat kalau ada masa. Kalau ada masa ibadatlah. Kalau ada masa semayanglah. Kalau tak sibuk semayanglah. Kalau tak sibuk belajarlah. Sebab itu bukan matlamat kita. Matlamat kita hidup nak kaya, nak mewah, nak orang pandang, nak orang hormat. Jadi kalau ada masa nanti, kalau ada, barulah sembahyang, barulah pandang-pandang sesekejap hati kita tu, baik ke tak baik ke, nantilah. Tak penting pun urusan tu. Kerana kita dihidupkan supaya mencari kesenangan, kekayaan. Ibadat jadi sambilan. Betul lah. Itulah sifat kita, itulah tabiat kita, itulah perangai kita. Bukankah majlis ilmu ni kita jadikan dia sebagai sambilan aja? Sambil-sambil. Ada masa baru kita buat, tak ada masa biarkan. Itu nama sambilan. Bukan keutamaan. Sebab pada kita ibadat bukan keutamaan. Ibadat sambilan. Ada masa baru buat. Sampingan lah. Kalau perlu baru buat, kalau tak perlu tak payah buat. Nak mati baru cari Tok Imam, nak kenduri baru panggil Tok Imam, panggil Pak Ustaz, panggil Pak Lebay, panggil Pak ini bila ada kepentingan. Kalau tak ada masalah macam tu, peduli apa sama aku, nanti lah. Auzubillah. Begitu sikap kita. Adakah selamat agak-agaknya dengan sikap kita yang macam tu? Adakah kita selamat agak-agaknya? Allah dah bagi warning, barang siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan lupakan mereka. Siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupa kepada mereka. Apa maksud Allah lupa kepada mereka? Allah tak akan tolong mereka di hari kiamat. Allah tak akan tolong. Allah akan biarkan, pandai-pandai kau lah sebagai balasan apa yang kau buat terhadap Allah waktu hidup di dunia dulu atas dunia. Allah panggil, mari Allah panggil. Kita buat sombong, palingkan muka, palingkan belakang kita, sepenuh-penuh muka kita, hati kita menghadap dunia, membelakangkan sepenuh-penuhnya ibadat akhirat. Allah panggil kita buat pekak, ya Allah panggil kita buat tak peduli, ya Allah panggil kita buat tak penting aja. Tunggu. Setiap perbuatan ada balasan dia. Perbuatan orang yang, balasan perbuatan orang yang sombong dengan Allah, yang melupakan Allah atas dunia, bila dia balik akhirat, Allah akan biarkan dia. Pandai-pandailah kau selamatkan diri waktu saat sakaratul maut. Saat kau bertemu dengan malaikat maut, pandai-pandai kau lah nak selamatkan diri. Pandai-pandai kau lah duduk dalam alam barzah tu nak bertemu dengan malaikat muka nakir tu, yang garang, yang bengis tu, yang tak ada sifat peri kemanusiaan tu, tak ada sifat kasih sayang tu.
Pandai-pandai kau lah Allah tak tolong. Allah akan biarkan sebagai balasan yang kau buat terhadap Allah waktu hidup di dunia dulu. Allah tak akan pedulikan kita. Siapa yang nak tolong kita? Tidak ada lain harapan kita. Tiba-tiba Allah janji Allah takkan tolong. Siapa yang boleh tolong? Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong. Bagilah sedikit masa kita kepada ibadat. Bagi masa kita pada ibadat untuk ilmu. Sebab ibadat tanpa ilmu tak diterima oleh Allah. Tu. Dan sabar sedikit. Ni sifat kita ni. Kesabaran kita tu sangat sedikit. Tu pun gantung dengan kalau Allah tolong. Kita boleh bersabar sebab Allah tolong. Jadi selama mana kita boleh bertahan dalam perjalanan yang susah ni? Selama mana yang kita boleh bertahan dalam perjalanan yang susah ni, yang menyedihkan ni, yang menyakitkan ni? Selama mana kita boleh tahan? Sedangkan jalan ni payah, berat, sakit, pedih, macam-macam, mengecewakan macam-macam. Tiba-tiba sabar kita pula dhaif. Agak-agak boleh ke sampai ke penghujung tu yang jauh tu? Berbekalkan sabar kita yang sikit ni pun dengan belas ihsan Allah kalau Allah tolong. Kaki kita ni agak-agak berapa lama boleh tetap berada di jalan ni? Berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita yang duduk dalam majlis ilmu sekarang dah tak ada dah? Berapa ramai? Sebab tu ini kita mujur Allah belas kasih hati kita, mujur Allah tak palingkan hati kita. Mujur Allah tak palingkan hati kita. Berapa ramai yang dulu mengaji tapi sekat jalan hilang, tak tahu ke mana dah. Kalau hilang duduk dalam majlis ilmu juga, alhamdulillah. Ni masalahnya hilang sebab apa? Tak tahan dengan kepayahan ibadat tadi. Nak kena bagi masa, malam nak kena cari ilmu, malam besok nak kena cari lagi, malam besok nak kena datang lagi. Tak tahan lah. Tarik diri, angkat kaki. Sebab tu kita ni jangan sombong. Kita harap rahmat Allah aja ni. Harap rahmat Allah jadi. Tak kisah dah yang mengaji sini, ngaji online. Kadang-kadang boleh datang, tapi bila ada secara online, ngaji online. Tak mau. Online ni kita taruh cadang yang tak dapat nak datang. Dapat jawab, dapat. Kata ada ni ustaz. Online ni untuk orang yang tak boleh nak datang. Bak saya dah bagi tahu itu. Online ni kita punya kelas sampingan. Yang tak ada boleh datang, ada keuzuran, online. Tapi yang boleh datang jangan suka-suka. Malah datanglah kat rumah boleh. Sambil-sambil berlunjur kaki boleh mengaji. Sambil-sambil tak boleh, tak mau macam tu. Allah lihat perangai kita. Allah lihat akhlak kita. Jadi jangan kata alah malah nak pergi online pun boleh. Tak mau. Allah tahu betul. Kecuali yang tak dapat datang kena keuzuran, itu lain lah, jauh tak dapat datang ada. Itu lain. Ini saja-saja ke malah online ni dah malah. Nanti dia jadi terbiasa lah. Sekali buat segono. Nafsu ni dia jadi apa? Bagi betih nak apa? Bagi betih nak apa? Itu perangai nafsu kita. Sekali ngaji secara online segono. Besok nak lagi dah. Besok nak lagi, lusa nak lagi tu. Jadi lama-lama tak adalah hadir. Nampak tak? Jadi jangan hati-hati dalam belajar ni pun banyak permainan syaitan sahabat. Bat. Kau kat mana Bat? Kalau kat atas bukit tu kau bergolek je Bat. Kau bergolek je sampai kat bawah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Mana dapat dia dah senyap dah. Gurau dah Bat. Kau jangan sentak Bat. Kau
Kau tak ada ibadat, tak ada bintang lah, Bat. Kurang satu bintang. Biasa ada 10-15 bintang, tak ada satu bintang dah. Baiklah, Bat. Kalau dekat, sampai hati kau tergamak kau buat aku macam ni, Bat. Tergamak kau buat. Dah lah Tok Sidang tak ada, Bat. Dah lah Tuan Tanah tak ada, Bat. Ni pandai-pandai kita orang ni kan kena halau tak tahulah ni, Bat. Jadi jangan hati-hati dengan permainan. Jangan nanti kita jadi seronok. Nanti kita tak nak pergi masjid. Sedangkan kat masjid ada kuliah fardu ain, kat surau ada kuliah fardu ain, kita tak nak sebab bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Kemudian jadi sabar kita sikit. Nak duduk ni dalam kuliah ni, jangan main-main ni. Sabar kita sikit. Tu yang ramai tak idea. Sabarnya sikit. Do'if. Cabarannya berat, dugaannya berat, sabarnya sikit. Maknanya kalau tak tahan dah beda. Kalau hilang sabar, jangan kata sabar je hilang dengan tuan-tuan ni. Dengan tuan-tuan hilang. Mujulah Allah tolong. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Mudah-mudahan Allah sentiasa tolong, tak tinggalkan kita dan kawan-kawan kita sekaliannya, tidak terkecuali. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan, ya Allah. Dan kalau Allah tak tolong, Allah, sabarnya sikit. Dan pekerjaan yang membimbangkan banyak pula. Urusan dunia kita, Bang. Urusan dunia kita banyak. Hal bini, hal anak, hal laki, hal kawan, hal majikan, hal macam-macam lah. Hobi lain. Banyak urusan. Diri kita tu jalan yang kita nak lalui ni bahaya, payah, dahsyat, menakutkan, menggerunkan. Tiba-tiba kita ni dhaif. Umurnya pendek, masanya sukar, urusan pula banyak. Yang nak mengalihkan perhatian dan pandangan kita daripada ibadat tu banyak. Yang nak mengalihkan perhatian kita daripada ibadat tu banyak. Dan umur singkat. Umur kita ni bukannya panjang pun. Umur kita singkat. Umur kita singkat. Bat, buat sate, Bat. Kau tak ada sate, Bat. Ubat mungkin dia tak ada dekat kedai sate tu. Ubat tak ada mungkin dekat kedai sate. Terima kasih, Bat. Jadi umurnya singkat. Umur kita singkat. Nampak tak? Waktu sihat kita tak nak ambil peluang. Dah sakit lagilah tak dapat. Sebab tu gunakan kesihatan kita ni. Waktu sihat ni gunakan. Sebab kalau dah sakit mustahil kita boleh datang. Takkan waktu sakit istiqomah pula. Terbalik kod ni. Waktu sakit pula istiqomah, waktu sihat waktu sihat tak istiqomah, waktu sakit pula istiqomah. Ini jarang-jarang ni. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Waktu sihat, waktu senang, waktu ada kenderaan, waktu kemudahan, ada kemudahan tak dapat datang. Waktu tak ada segala-galanya boleh datang pula dah. Boleh hadir pula dah. Boleh istiqomah pula. Ni pelik. Jadi gunakan kesempatan, kemudahan yang Allah bagi. Tak? Bagi kemudahan yang Allah bagi. Gunakan kemudahan yang Allah bagi itu untuk memudahkan kita beribadat. Allah tak bagi kita sesuatu perkara, melainkan Allah nak suruh kita gunakan untuk memudahkan urusan ibadat. Sebab tu Allah bagi kita rumah, bagi kita kereta, bagi kita motor, bagi kita pangkat, bagi kita duit. Sebab Allah nak suruh mudah ibadat tu. Tapi kita silap. Bila Allah bagi, kita tak gunakan untuk ibadat pula dah. Padahal Allah bagi nak mudahkan kita ibadat. Masa yang jauh jadi, yang perjalanan jauh jadi pendek bila ada kenderaan. Orang lain nak pergi 2 jam, kita 40 minit sampai. Tapi salah guna pula dah.
Salah guna pula dah. Tu dugaan nampak tu. Bila kita dapat benda yang kita inginkan, kalau kita tak sabar, kita akan salah gunakan keinginan yang tu. Kenderaan hebat, bukankah tu keinginan nafsu? Kenderaan selesa, bukankah tu keinginan nafsu? Jadi bila Allah bagi pada kita ni benda yang kita inginkan ni dapat, kalau kita tak sabar dengan kesenangan tadi tu, dia akan melekakan kita. Kita akan jadi orang yang melampau batas. Jadi kata ulama, di antara cara Allah nak memelihara kita daripada kemaksiatan, Allah menghilangkan kemampuan itu kepada kita, daripada kita. Allah tak bagi kita kemampuan tu. Tu cara Allah nak selamatkan kita. Sebab tu jangan kita kecewa lah kalau tak kaya macam orang lain, tak ada kenderaan hebat macam orang lain. Tak payah. Allah nak jaga kita tu. Allah nak jaga kita tu. Sebab tak semua orang boleh sabar bila benda tu ada dalam tangan. Bila benda tu ada dalam tangan, tak semua orang boleh sabar. Jarang sangat, sikit sangat orang yang boleh sabar. Sebuah rumah, kereta 5-6 biji, sebiji pun tak boleh bawa tuan dia ke masjid. Sebuah rumah 5-6 buah kenderaan, 5-6 buah kereta, tak campur motor lagi, sebuah pun tak boleh tolong bawa kita pergi cari bayangkan tu. Itulah dia. Ulama cakap tu betul. Dia kan cakap saja-saja. Umur singkat, umur kita tak banyak dah. Esok lusa kita meninggal lah ni. Esok lusa kita meninggal lah ni. Entah projek kita sempat tidak tu. Projek kita ke apa benda, ada tempah tiket lah, tempah tiket hotel, pelancongan, tempah tiket apa, chalet, tempah tiket homestay, taruh cadang masa cuti. Sempat ke tidak agak-agak. Jangan orang lain dapat tiket free. Tak mustahil kan? Nanti kita orang pun cakap ni arwah ni ni dulu arwah ni yang tempah ni. Dulu arwah ni yang tempat ni, tempat rehat ni. Tiba-tiba dia tak ada dah. Dapat ke orang lain. Kita ingatkan macam kita sempat. Tu yang kita booking tu. Kalau rasa tak sempat, nak booking tak? Kalau kita yakin tak sempat, kita takkan booking. Sebab kita yakin kita sempat tu. Contoh nak ceritakan tadi tu, mati tu tak, dia datang tiba-tiba je. Dia datang dalam keadaan kita tak sangka. Dia datang pada dalam keadaan kita tak sangka. Sangka macam sempat, sangka macam dapat, sangka macam begini dan begitu. Tiba-tiba dia datang tu dalam keadaan tak sangka. Dia datang tu dalam keadaan tak sangka. Kita sangka minggu depan kita jumpa lagi. Rupa-rupanya inilah kuliah kita yang terakhir. Kita ingatkan malam ni tak jumpa Tok Sidang. Rupanya saya tak dapat dah nak jumpa dia untuk selama-lamanya. Bukan Tok Sidang yang tak ada, saya yang tak ada. Sungguh masa singkat. Jadi janganlah leka sangat, janganlah lupa sangat. Kita bukan orang baik dah. Saya bukan orang baik, saya bukan sempurna pun. Jadi perlukan jamaah ni, perlukan kawan-kawan ni yang akan menyuntik semangat. Kerana Nabi suruh alaikum bil jamaah. Nabi kata lazimkan dirimu dengan berjamaah, dengan berkumpulan, kerana di situ ada keberkahan yang diberi oleh Allah. Boleh tompang semangat kawan-kawan. Kita malah-malah tengok kawan datang, kita pun nak datang. Kita malah nak mengaji, tengok kawan-kawan rajin nak belajar, kita pun nak ikut juga. Tu berkah. Sebab kita tak kuat seorang-seorang, kita tak kuat. Dan pada mengerjakan amal tu taksir. Nak buat ibadat pula kita taksir. Apa maksud taksir? Buat lebih kurang. Dalam ibadat pula, pada nak mengerjakan amal tadi, kita taksir, kita cuai lah. Kita taksir ni makna cuai, leka, abaikan, buat lebih kurang je, melepaskan batuk di tangga, taksir. Alah, semayang je lah, tak faham pun tak apalah.
Akidah pun ala akidah Tuhan tu Allah lah. Buat apa lagi nak ambil tahu tentang akil lah tu, jadilah tu. Tu taksir. Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah lah, Allah tu Allah lah, Tuhan lah. Tak payahlah ngaji sifat 20 tu, memahami apa sifat wajib mustahil harus. Tak payahlah. Okey lah tu, Allah tu Tuhan, Allah tu Tuhan, tak ada yang lain. Allah jadi Tuhan, tak ada yang lain. Okey lah tu. Boleh dah. Tu taksir. Ni dalam hati ni hasad ada, dengki ada, tapi ikhlas ada juga. Ikhlas pun ada. Kadang-kadang sabar. Okey lah tu, campur-campur lah. Okey lah. Tu taksir. Nampak? Tahu takut kau. Tahu takut dia bergolek ni datang, nampak tu. Tapi santi tak ada. Barulah cerah tempat dia. Tadi gelap lah ban kau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu bukti orang yang ada iman. Dia ada takut, dia ada gerun ni. Itulah perlu perasaan tu. Perlu risau. Mana tahu. Alhamdulillah. Itu taufik daripada Allah lah tu. Pertolongan Allah. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada mengerjakan amal tu taksir. Kita ni taksir. Kan apa maksud taksir? Cuai-cuai, buat lebih kurang lah. Mudahnya tak penting lah ibadat ni. Tu mudah taksir. Kalau dalam bab dunia kan, jangan main-main. Kena ambil betul-betul. Kalau tak nanti kita rugi. Kalau tak nanti kita kena tipu. Kalau tak nanti kita rugi, kalau tak nanti kena tipu. Jadi kita akan perhatikan dengan sebaik-baik perhatian. Pastikan orang tak tipu harta kita, orang tak tipu duit kita, orang tak scam duit kita, orang tak rampas harta benda kita. Maka kita bersungguh-sungguh. Tapi dalam bab ibadat kita tak peduli pun kalau pahala kita dirompak oleh setan. Dalam bab ibadat kita tak peduli pun kalau andai kata pahala amal kebajikan ni tak diberi oleh Allah. Kita tak peduli. Kalau pahala yang dah ada ni pun dibinasakan pun kita tak peduli. Kita tak heran pun. Nabi kata orang yang berdengki segala pahala amalnya dipadam oleh Allah. Dia aku peduli. Hapuslah. Apa dia heran? Sebab apa? Tak nampak. Kalau peduli tentu kita takut. Kalau kita peduli mesti kita takut nak berdengki. Macam kita takut tadi, kita punya harta benda tadi, duit kita kena scam. Lepas tu kita takut nak kongsikan nombor akaun, nombor PIN. Sebab apa? Takut nanti hilang kan. Ni nak mencari susah ni. Daripada takut itulah kita akan jaga baik-baik. Tapi dalam bab amal ibadat, pahala kita tak takut. Nak hilang-hilang lah, nak kena rompak-rompak lah, nak kena ragut-ragut lah. Itu ibaratnya, itu bandingan. Sebab tu awal lagi tu Imam Ghazali bagi tahu dah, dalam ibadat ni banyak perompak, banyak pemusnah, banyak pencuri, banyak penyamun, banyak lanun yang nak meragut apa yang kita dah buat ni, supaya kita balik akhirat dalam keadaan muflis, tangan kosong. Walaupun beribadat sehebat mana pun, dia akan usaha pastikan supaya kita balik jangan ada bawa kebajikan walau satu pun. Tapi kita tak risau pun benda tu. Sebab pada kita tak nampak pun yang nama rugi tadi. Sebab tu nak rugi lah. Allah nak padam pahala, padam lah. Besok buat lagi. Besok aku sembahyang lagi. Senang. Kalau Allah izinkan solat. Kalau Allah tak izinkan, dan pada mengerjakan amal tu kita taksir. Orang yang taksir, tanda-tanda orang tu taksir dalam ibadat, dia tak peduli nak menuntut ilmu. Dia nak beribadat tanpa ilmu. Tu taksir. Padahal ulama' dah pesan dah. Ulama' dah beritahu, barang siapa yang beramal sebanyak mana pun amalnya, Imam Ghazali dah pesan, sebanyak mana pun amalnya, seperti amalannya malaikat, seperti amalan malaikat sekalipun, kalau tidak didirikan dengan ilmu, semuanya takkan diterima oleh Allah. Kita kata apa dia kan? Peduli apa?
Semayang kan? Belajar tak payah, ngaji tak payah. Semayang lah, tak payah semayang. Puasa, tak haji, tak murah. Menuntut ilmu tak penting. Padahal ulama dah pesan tu. Barang siapa yang beribadat tanpa ilmu, banyak apa pun amalnya takkan diterima oleh Allah. Kita buat tak peduli. Ada aku heran, aku ada aku kisah. Sombongnya kita. Tunggu nanti. Tunggu nanti. Situlah nanti kita akan menyesali kesombongan kita. Tapi dah terlambat. Dah terlambat. Ulama nasihat kita tak peduli. Ulama nasihat kita tak percaya. Ulama pesan kita tak hargai. Tunggu, ada balasan dia. Tunggu. Yang dapat balasan tu bukan orang lain, kita sendiri. Kalau kita sombong, yang terima musibah orang lain tak apa. Kita sombong, yang terima musibah kawan kita. Tak apa kalau macam tu, padan muka dia. Ini dah kita yang sombong, musibah tu atas diri kita. Sikit pun tak akan kena pada orang lain. Kemudian apa lagi? Dan yang mengintai amat melihat. Siapa maksudnya ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengintai, senantiasa mengintip, senantiasa memerhatikan kita ni, yang taksir ni dalam perjalanan ni. Allah sentiasa, Allah tak pernah terlupa. Allah Ta'ala tak pernah tak tengok. Sentiasa dalam penglihatan, pendengaran, pengetahuan Allah. Sentiasa. Tak pernah walau setengah saat pun, sedetik pun terlepas daripada ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Tak pernah. Allah tengok aja sikap kita, perangai kita, tapi kita tak perasan. Tuan empunya ibadat tadi, perhatikan. Tuan empunya ibadat tadi, sentiasa perhatikan perangai kita. Oh, hamba yang ni bersungguh. Oh, hamba yang ni buat tak peduli. Oh, hamba yang ni sombong, berasa hebat, berasa kuat. Tanpa bimbingan aku, tanpa hidayah daripada aku, dia berasa dia boleh selamat. Allah perhatikan aja kita. Tapi kita lupa, hati kita leka. Kita tak teringat yang Allah tu sentiasa perhatikan kita. Di mana tempat, di mana waktu kita berada dalam pengetahuan, penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ajalnya hampir. Umur kita tu dah nak habis dah. Ajal ni kata ulama, bila sampai ajal itu menandakan rezeki kita dah habis. Bila rezeki kita dah habis, maka sampailah ajal. Selagi tak habis rezeki, dia takkan ajal. Walaupun dia tembak, contohnya, walaupun dia kena tembak, dia kena tikam, walaupun dia kemalangan, tengok pada zahir kendaraannya, maut lah. Tapi apabila Allah masih lagi menghendaki rezeki dia tu ada, dia takkan mati walau bagaimana sekalipun. Kan ada kisah apa tu, Allah Patih Mak Piah dulu yang memali tu, berapa belas dah dia kena tembak, tak mati pun, sebab ajalnya belum sampai, rezekinya belum habis. Saya sempat pergi ziarah dulu, alhamdulillah. Ni dalam tangan dia ada peluru tak keluar. Jadi punya tulang belakang ni patah, lekuk, pecah. Saya tanya dia, arwah Pak Tih, apa amalan Pak Tih? Boleh kongsi? Dia kata jaga solat, wirid solat, lepas solat jangan tinggal. Tak ada amalan pelik-pelik pun, dia kata. Tak ada amalan pelik-pelik pun, jaga solat, wirid, lepas solat yang ulama dah ajar kita tu, jangan tinggal, dia kata. InsyaAllah ada berkah dia. Sebab wirid-wirid tu lengkap semua, dah ada dah dalam tu. Cuma cara kita baca boleh jadi niat yang tak ada, baca dalam keadaan tak hadir hati, baca dalam keadaan tak beradab, boleh jadi ya, kan? Tu jadi pesan. 13 dah, tak silap, dia kena tembak. Pada adat matilah, satu dah pun mati dah. 13 dah tak mati-mati. Itu namanya benda yang menyalahi hukum adat. Nampak tak? Pada akal mustahil. Pada adat mustahil, tapi pada akalnya harus, kerana hakikat yang mengambil nyawa itu Allah, bukan peluru. Bila Allah kehendak gitu, makna rezeki dia ada lagi, dia tak mati ya. Kena tembak macam mana pun, dia tak mati.
Tapi kalau rezekinya dah habis, tak kena tembak, tak kena langgar, tidur dalam selimut toto empuk, mati. Dalam bilik berekon, tilam empuk tenggelam dengan tuan-tuan, toto lagi, mati. Sebab apa? Rezeki dia dah habis. Tu baru kata tak ada rezeki. Tu rezeki apa tu? Apa tu? Kacang? Gula-gula? Nestem? Dah tua-tua ke Nestem? Apa rezeki betul-betul makan nak hilang ngantuk lah. Boleh. Baru cadang lepas ni nak pergi Lempeng tu. Oh dah beli Betul lah, ingat nak pergi Lempeng yang cakap pukul 9.30 sampai pukul 2 pagi tadi cakap dengan Baman malam ni mungkin lah. Tapi kita tengok dulu, kalau tak ada kambing ke benda kita pergi lah. Ni ada, tak jadi lah pergi. Tengok minggu depan lah kita setting lain lah Minggu depan InsyaAllah minggu depan. Kalau panjang umur, Kang panjang Kang, kalau minggu depan kalau saya tak ada Kang, pakcik-pakcik ni kawan-kawan pergi situ, ruang ustaz ni kata itu dia nak datang dengan kita jadi malam ni kita orderkan untuk dia lah makan demi memperingati. Allah. Jadi perjalanannya jauh, ajalnya hampir. Tu kata mati. Jangan risau. Selagi tak habis rezeki, takkan mati. Cuma rezeki tu kita kena faham lah, macam-macam. Bukan rezeki tu duit saja dan rezeki tu bukan maksudnya mewah. Ada kala banyak, ada kala sikit, ada kala sederhana, begini dan begitu. Tapi bila dah habis semua-semua tu, dah umurnya dah sampai batasan, makan minumnya dah sampai had, Allah sukat siap, tak terlebih. Kalau Allah kata sekian biji beras yang masuk dalam perut dia, banyak tu lah, takkan berlebih, takkan berkurang. Selama orang ni hidup, sebanyak ni beras yang akan masuk dalam perut dia, takkan lebih, takkan kurang daripada tu. Bila sampai beras yang terakhir tadi tu, matilah dia. Sedang molek, beras pun mahal, dia pun mati. Jadi tak adalah merasakan azab nak beli beras, tapi berasa azab lepas mati pula lah. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita kata susah hidup atas dunia ni, mati lagi baik. Jangan. Kau tak tahu mati tu apa. Sehingga kita kata mati lagi baik lah. Semua barang mahal ni, mahal situ, mati lagi baik. Kau tak tahu mati tu lebih jahat lagi. Dia punya dugaan masalahnya. Tak pernah jumpa atas dunia ni sejak mula alam ni dijadikan. Tak ada kesusahan yang ada di dalam seperti yang kita jumpa waktu nak mati. Tak ada. Jadi jangan kita kata mati lagi baik. Mati lagi baik ni kalau orang soleh, kalau orang bertakwa, orang soleh, hatinya baik, hatinya bersih, takut dengan Allah, malu dengan Allah, itu mati baik. Macam kita ni, jangan minta mati. Kita ni kena minta panjang umur. Sebab banyak lagi benda kita nak repair. Ni baru sedar 2-3 hari ni, baru tersedar belum repair diri lagi. Habis dah umur kita 40 tahun, 50 tahun duk repair orang lain aja. Baru teringat nak repair diri sendiri. Dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, baru teringat belum repair lagi lah. Selama ni sibuk duk repair orang ni, orang tu salah, orang tu jahat, orang tu salah, orang tu jahat. Tu nak repair orang lain lah tu 10 tahun. Diri kita terlupa nak repair. Ni barulah tersedar 2-3 hari. Tu pun tak ada berapa lama je sedarnya tu. Terlupalah balik tu. Dan perjalanannya jauh. Perjalanan ibadat ni jauh. Pada pihak mana? Tilik kepada susah tu jadi jauh lah. Benda susah walaupun sekejap jadi lama. Kan? Benda susah, benda azab walaupun sekejap, bukan main lama lagi rasa ni. Padahal tak sampai 20 saat pun. Cuba kita layu jari kita ke api tu tengok, 10 saat. Berasa lama tak? Lama sebab benda susah. Lain dengan benda sedap.
Benda sedap ni lama rasa betul tak? Tengok TV, tengok wrestling 3 jam berasa 3 minit. Sebab benda sedap. Betul tak? Benda sedap walaupun lama rasa sekejap. Benda azab walaupun sekejap rasa bukan main lama lagi. Contohnya duduk dalam majlis ilmu ni, bukan main azab dia rasanya. Bilalah nak habis. Punyalah pegannya. Sebab benda tak sedap. Bilalah nak kesudahnya. Takkan tak jumpa noktah lagi. Bila nak habis, bila nak berhenti, bila nak end live ni. Sebab benda tak sedap. Jadi benda tak sedap walaupun sekejap lama. Jadi ibadat ni tak sedap. Sebab tu jauh perjalanan dia rasa Dan taat ialah bekal. Ketaatan kepada Allah itulah bekalan dalam perjalanan ni. Tak ada lain dah bekal ni. Bukan bekalnya duit, bukan bekalnya pangkat, bukan bekalnya nama, bukan bekalnya sohor, bukan bekalnya ramai pengikut, ramai follower. Tak, bukan tu bekalan dia. Bekalan dia apa? Taat. Bekal yang tak dapat tiada daripadanya. Bekal yang tak dapat tidak daripadanya perjalanan ibadat ni adalah ketaatan zahir dan batin terhadap Allah. Itulah bekal ni, perjalanan ni. Dan ialah luput daripadanya, maka tiada membangkitkan dia baginya. Maka barang siapa mendapat dengan dia, maka sesungguhnya telah kemenanganlah. Siapa yang boleh beribadat atas dunia ni, siapa yang boleh mentaati perintah Allah atas dunia ni dengan sebenar-benar taat tu, maka sesungguhnya kemenanganlah untuk diri dia. Kemenanganlah untuk diri dia. Untuk siapa tadi? Yang dapat menunaikan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Bukan ketaatan yang macam kita faham tadi, asalkan buat, campur-campur benda haram, pantang tak jaga. Bukan tu. Tu tak masuk buku. Tu tak masuk lagi, tak masuk order tu. Ni ketaatan yang sebenar-benar tu, itulah bekalan dia. Adapun ketaatan yang main-main, ibadat yang main-main, bukan. Itu bukan. Ikut nak mengaji, ikut tak nak mengaji tak payah, ikut nak semayang, ikut tak payah semayang tak payah. Itu bukan. Itu bohong, itu palsu, itu tipu daya. Zahirnya taat tapi hatinya penuh dosa maksiat, itu bukan. Dia nak kena taat zahir dan batin, bersih zahir dan batin. Tu. Itu baru betul bekal tadi tu. Kalau tak, bukan. Kalau tak ada benda-benda tu, bukan. Kita belum ada lagi. Belum. Hati kita jahat lagi. Benda yang Allah benci penuh dalam hati kita, belum kita buang lagi. Sifat-sifat mahmudah tak ada pun dalam hati kita. Penuh dengan sifat mazmumah dalam hati kita. Semayang-semayang berdeki, semayang-semayang sangka jahat, semayang-semayang dendam, semayang-semayang tak seronok tengok orang lain dapat nikmat. Bekal apa je tu? Bercampur benda bersih dengan benda kotor, jadi najis lah. Jadi najis. Maksiat yang kita buat tu menajiskan ibadat yang kita buat. Maksiat yang kita buat, sama ada maksiat zahir dan maksiat batin ni, dia mengotorkan ibadat yang kita buat tu. Mengotorkan. Takkan kita nak persembahkan ibadat yang kotor tadi pada Allah? Takkan kita nak persembahkan ibadat yang dah kotor tadi, yang dah kita kotorkan tadi pada Allah, takkan nak persembahkan yang tu. Takkan tu hadiah dia, takkan tu bekalan dia yang kotor tadi. Maka barang siapa mendapat dengan dia, maka sesungguhnya kemenanganlah dan bahagialah selama-lamanya. Allah bertuahlah orang yang mendapat pertolongan, yang mendapat bimbingan daripada Allah, daripada awal hingga akhir. Dalam ibadat tadi, Allah yang membimbing ni, Allah yang membimbing ni, Allah yang mendidik ni, Allah yang mengajar ni, zahir dan batin. Sehingga dia selamat melepasi perjalanan yang penuh bahaya tadi. Kemenanganlah untuk dia, kemenangan yang hakiki, kejayaan yang hakiki, kesenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki lah yang akan diperolehinya. Maka sesungguhnya telah kemenangan dan bahagia selama-lamanya. Dan semasa yakni setiap masa berkekalan, dan barang siapa yang luput akan demikian itu. Siapa yang luput,
Makna siapa yang tak ada, siapa yang tak dapat, siapa yang tak perolehi ketaatan tadi tu atas dunia ni, tak boleh nak buat taat kepada Allah. Siapa yang tak dapat buat taat kepada Allah seperti taat yang disuruh tadi, maka sesungguhnya telah rugilah serta orang yang rugi. Duduklah berkumpul dengan golongan orang-orang yang rugi di hari kiamat besok. Masuklah orang kafir, orang munafik, Fir'aun, Namrud, kaum puak-puak Ad dan sebagainya tu, Qarun dan sebagainya. Duduklah dalam kumpulan tu orang yang rugi dan binasa serta orang yang binasa, wal'iyadu billah min dzalik. Maka jadilah kebinasaan ini. Sebab itulah jangan kita ambil mudah, jangan kita ambil remeh-temeh, jangan kita ambil ringan tentang ibadat, sama ada laki-laki ataupun perempuan pun sama je perjalanannya. Yang laki-laki pun nak lalui perjalanan yang berat, yang susah, yang sedih, yang pedih. Orang perempuan pun macam tu. Tidak ada jalan lain, tak ada jalan pintas. Ni je satu jalan yang nak menyampaikan kita kepada redha Allah. Ni saja satu jalan yang nak menyampaikan kita kepada pintu syurga Allah. Tak ada jalan lain dah. Tak ada. Kalau kita tak sanggup ikut jalan ni, ada satu jalan lagi, tapi bukan ke syurga tempat dia. Bukan ke syurga tempat dia. Ada jalan lain. Kalau orang tanya ada tak jalan lain? Ada. Terlupa pula Kalau orang tanya ada tak jalan lain? Ada. Tapi bukan ke syurga, ke neraka Allah, ke tempat yang penuh dengan azab siksaan selama-lamanya. Kalau ikut jalan tu memang seronok, tapi akan akhirnya bertemu dengan azab yang selama-lamanya tak akan berkesudahan. Tapi kalau jalan ni yang susah, yang payah, yang pedih ni, dia sabar, jatuh bangun, dia tak mengalah, akhirnya dia sampai dengan pertolongan Allah, dia akan bertemu dengan kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, macam-macam lah, dahsyat selama-lamanya lah. Kejayaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berkat menjadi ilmu kita pada malam ni, dengan berkat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kita duduk dalam majlis ilmu, dengan berkat doa kedua ibu bapa kita, dengan berkat doa tutuk guru, alim ulama, orang-orang soleh, dengan berkat Tuhan pengarang kitab, dengan berkat Tuhan penterjemah kitab, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita, meskipun banyak yang salah, yang rosak. Dengan belas kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah terima juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, sama ada ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah pergi, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Dipanjang yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang lagi berkah. Seandainya itu yang baik untuk diri kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita serta diberi keberkahan, diluaskan rezeki kita serta diberi keberkahan. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah, semuanya tak terkecuali. Jadi kita gunakan perkataan kita tu, masuklah anak bini kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan kita yang jauh, yang dekat, tak peduli siapa pun, semua muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita, mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan kesilapan dan kesalahan kita waktu kita hidup ini, agar dapat kita berkesempatan memperbaikinya. Mudah-mudahan Allah belas kasih sayang atas diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengazab kita dengan dosa-dosa yang kita buat, padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa nak menurunkan azabnya serta merta terhadap dosa dan maksiat yang kita buat. Jadi kita mohon dengan kemurahan Allah, dengan lemah lembut Allah, bagilah peluang kepada kita, ya Allah. Mudah-mudahan Allah bagi peluang kepada kita yang selalu ditipu oleh nafsu, oleh dunia, oleh makhluk dan macam-macam ni. Moga-moga Allah belas kasihanlah atas diri kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita dudukkan dalam majlis ilmu, siapa pun kita tak terkecuali, dapat bimbingan zahir dan batin, rohani dan jasmani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan kawan-kawan yang ikhlas, yang baik, nak bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan almarhumah ibu bapa kita, adik-beradik kita yang dah pergi, mudah-mudahan Allah ampunkan sekalian dosa-dosa mereka, kawan-kawan kita yang muslim, Allah ampunkan sekalian dosa-dosa mereka. Allah jadikan kubur-kubur mereka tu taman-taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabb.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke penghujungnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina wa ahli qudri unsa wa dzakar. Allahumma khalisna min ma'na fihi khalasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tariklah kambing ni. Tariklah kambing ni. Sama-sama kasih Allah sayang. Sama-sama kasih sahabat Allah Rabbi, la haula wala quwwata. Terima kasih. Minggu depan datang Kampung Gelam. Dah 2 minggu miss. Oh ya ke? Allah, insya-Allah. Moga-moga Allah beri taufik. Selamat berehat semuanya. Dan rahmat redha Allah selalu ya. Tengah hati insya-Allah. Terima kasih yang sudi hadir, yang sudi like, tap screen, share. Dan bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua mudah-mudahan kalian diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berehat semua. Berehat dalam rahmat Allah, berehat dalam redha Allah, berehat dalam keampunan Allah semuanya sekaliannya. InsyaAllah besok hari Selasa. Besok rasanya saya tak ada kelas kot besok. InsyaAllah. Terima kasih kawan-kawan yang tak jemu duduk dalam majlis ilmu. Benar. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Moga-moga kita semua dikurniakan syurga tanpa hisab, insya-Allah. Ustaz macam mana nak elak? Ujung-ujung dek itulah dah. Okey sahabat semua, insya-Allah jumpa lagi saya pun tak berapa nak suara pun tak berapa nak okey sangat. Lepas tu perut macam lapar. Okey, selamat berehat semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? InsyaAllah. Jumpa lagi.